Dan tajuk yang saya akan ulas malam ini ialah makna kalimah tauhid. Makna la ilaha illallah itu secara akademik, secara falsafahnya, dan kita nak berada di atas kehendak kalimah ini. Kita tak nak sekadar kita la ilaha illallah tapi kita tak tahu jawapan kan. Dia jadi hanya menjadi wirid untuk tahlil arwah dan sebagainya, bahkan dipertikaikan pula tahlil arwah tu boleh tak boleh. Kita tak nak setakat itu. Sri Nazir kalau ada, Timbalan Nazir, Imam Tamilal, AJK dan Datuk Hati-hati Nasir hadirin sekalian. Saya minta anak-anak bagi disiplin elok ya. Jangan bagi ada pergerakan sebab mengganggu konsentrasi saya. Masuk kepada tajuk. Tajuknya malam ni begini. Saya pergi ke Mekah baru ini. Dia di Arab, di Mekah terutama, di masjid-masjid tu, termasuklah Masjid Safwa tu. Masjid yang dianggap sebahagian Masjid Haram tu. Dia ada pamflet-pamflet yang dia edarkan untuk siapa pun ambil lah. Banyak. Selepas semayang siapa yang mampu. Tapi dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Urdu, bahasa popular dunia lah. Bahasa Melayu tak ada lah. Kita tengok, oh ini bagus. Kecil je. Ada lagi yang lain saya ambil. Rupanya saya balik semak dan sebuah kitab. Dia petik bulat-bulat daripada sebuah kitab tu. Ini kitab ni. Kitab ni pun saya beli juga. Kitab ni betul-betul membicarakan hal tauhid saja. Dan tajuk yang saya akan ulas malam ini ialah makna kalimah tauhid. Makna la ilaha illallah itu secara akademik, secara falsafahnya, dan kita nak berada di atas kehendak kalimah ini. Kita tak nak sekadar kita la ilaha illallah tapi kita tak tahu jawapan kan. Dia jadi hanya menjadi wirid untuk tahlil arwah dan sebagainya, bahkan dipertikaikan pula tahlil arwah tu boleh tak boleh. Kita tak nak setakat itu. Dengan kata-kata lain, kita nak berada di atas ikrar kita selepas setiap kali kita bertahlil, kita kata apa? Wahia kalimatul haq, alaiha nahya, wa alaiha namut, wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Itu kita kata setiap kali kan. Lepas kita bertahlil. Apa maknanya? Kalimah la ilaha illallah ni kalimah yang paling benar. Di atas kalimah ini kami hidup dan kami nak pasti kami hidup dengan kalimah ini. Dan kami nak kami mati dengan kalimah ini. Dan kami nak juga kami dibangunkan dengan kalimah ini. InsyaAllah. Apalah makna dan kekuatan kalimah ini? Sebegitu sekali dia kenaki kita. Ini yang saya nak cuba hebahkan kepada tuan-tuan sekalian. Supaya jangan kita ni setakat la ilaha illallah setakat wirid, setakat zikir yang tidak mendatangkan kesan ke dalam kehidupan. Ingat, zikir dan wirid yang terbaik sekali di muka bumi ini, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadis. Ingatlah, sebaik-baik zikir sekali ialah la ilaha illallah. Jadi kalau kita zikir la ilaha illallah, kita tak tahu jawapan ataupun kita tak memahami signifikannya, maka kesannya agak kurang. Ini dia telah mencantikkan 7 atau 8 kriteria atau syarat untuk memenuhi kehendak la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha illallah itu ada 4 perkataan. Batuk saya kurang habis ya. Belum habis betul. Saya tak ceramah 10 hari lebih. Baru mula ceramah Februari. Saya balik 22 Januari. Perkataan la ilaha illallah ada 4 perkataan. Terjemahannya la tiada, ilaha Tuhan, 2 perkataan. Tapi dalam bracket mesti bubuh tiada Tuhan yang layak disembah dalam bracket. Illa kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Dalam bracket yang layak disembah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan atau kecuali Allah sahaja yang layak disembah. Itu dia punya makna padunya. Dalam pengertian ini tuan-tuan sekalian, dia sekurang-kurangnya ada 4 dimensi yang kita mesti ingat untuk menjamin kekuatan tauhid. Sebab itu kalimah tauhid.
Sebab tu dia kata makna kalimat tauhid. La ilaha, tiada Tuhan. Maksudnya tiada Tuhan yang layak disembah. Banyak Tuhan. Patung, berhala, hantu, berbagai-bagai Tuhan. Tapi semua itu tak layak. Sebab tu dia kata tidak Tuhan yang layak disembah. Semua itu tak layak. Okey, fine. Kita terima. Semua itu tak layak. Ya tak? Satu. Masuk step yang kedua. Kita tolak atau tidak segala kepalsuan yang dibawa oleh Tuhan-Tuhan yang palsu ini? Timbul tanda tanya. Dia tolak segala Tuhan-Tuhan yang palsu. Dia tolak patung, tolak berhala, tolak Buddhism, tolak Trinity. Semua dia tolak. Tapi berbagai-bagai kepalsuan yang datang bersama dengan Tuhan yang palsu ini masih ada kepada setengah-setengah orang. Kepercayaan khurafat masih banyak. Percaya kepada Tok Nenek masih kuat. Percaya kepada penunggu-penunggu itu semua masih kuat. Walaupun dia kata dia tolak Tuhan-Tuhan yang palsu. Tapi kepalsuan-kepalsuan yang datang bersama-sama dengan Tuhan palsu ni, dia tak tolak sepenuhnya. Maka tidak tepat kehendak la ilahanya. Daripada dua dia dapat satu je. Faham? Illallah, melainkan Allah. Dia hanya terima Allah saja. Dia terima Allah, dia mesti kenal Allah. Kalau dia tak kenal Allah, macam mana dia boleh terima Allah saja sebagai Tuhan? Awwaluddin ma'arifatullah. Perkara yang paling pertama, dia kena kenal Allah. Bagaimana dia nak menerima Allah sebagai Tuhan kalau dia tak kenal? Maka mengenali Allah ni melalui apa? Melalui belajar sifat 20, belajar tauhid dengan mendalam. Tak boleh mendalam pun mesti belajar. Sekurang-kurangnya dia kenal Allah. Oh, Allah begini-begini. Kalau orang yang tak belajar langsung tuan-tuan tauhid dan sifat 20 dan sebagainya, dia tak kenal Allah. Kalau tanya dia apa beza Allah, Tuhan dengan hantu, hejaan pun dah berpusingnya. Tuhan tawau hanun, hantu hanun tawau. Jadi akhir-akhirnya dia kalau kita tanya dia, cuba awak beza kepada saya antara hantu dengan Tuhan, dia kokak, payah nak cakap. Tapi dia mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi dia tidak mengenali Tuhan betul-betul. Faham? Maklumlah nak kenal Tuhan yang tidak tepat, tak di bawah, tak di kanan, tak di kiri. Bukan senang nak memahami macam tu. Maka mengenali Allah yang tepat itu kriteria penting. Okey, kita katakan kita kenal dan kita terima. Selesai. Step yang kedua. Kita terima atau tidak semua yang dibawa oleh Allah ini? Timbul persoalan. Hukum hudud digugat. Pesaka laki-laki dua bahagian digugat. Perempuan berhak dimadu digugat. Sedangkan benda itu semua clearly provided by text of Al-Quran. Bukan pendapat ulama. Ya tak? Dia menerima Allah sebagai Tuhan. Katakanlah dia mengenali Allah juga sebagai Tuhan. Tapi dia tak terima semua yang Allah bawa. Ini timbul persoalan. Bagaimana kedudukan tauhidnya? Tuan-tuan jawab sendiri, ya tak? Jadi daripada 4 dimensi la ilaha illallah tu, dia dapat 2 daripada 4. Faham ya? Faham? Okey. Itu step yang pertama. Untuk memastikan makna la ilaha illallah. Yang kedua, dia kena betul-betul mengetahui maksud dan konten la ilaha illallah seperti yang saya ulas itu. Yang saya tahulah 4 dimensi. Kalau dia tak tahu macam itu, dia tak mengetahui dengan padu maksud la ilaha illallah. Setakat la ilaha illallah gitulah. Kadang-kadang hysteria apa dengan la ilaha illallah. Dia jadikan pula untuk kalimah tolak hantu begitu begini. Dia tak jadi betul-betul la ilaha illallah tu sebagai motor kehidupan dia. Jadi mengetahui ni tuan-tuan sekalian. Bagaimana? Dia menolak Tuhan-Tuhan yang palsu. Dia kena tahu betul itu Tuhan palsu. Dia kena mengetahui juga berbagai-bagai kepalsuan yang telah dibawa oleh Tuhan-Tuhan palsu tadi. Dan dia kena mengisbatkan atau hanya menerima hanya Allah saja sebagai Tuhan. Dia kena mengenali Allah betul-betul dengan sifat 20-nya, dengan berbagai-bagai ciri ketuhanan yang kita panggil ma'rifatullah, mengenali Allah. Dan dia menerima atau tidak segala yang Allah bawa. Jadi itu langkah dia mesti belajar. Jadi dalam kriteria yang kedua ni, mempelajari kehendak la ilaha illallah tu asas untuk dia betul-betul committed dengan la ilaha illallah. Dalilnya Tuhan sebut
Saya tak nak cakap ni hanya sedap. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajarilah, ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia suruh belajarlah dan ketahuilah. Dia tak kata qul, katakanlah la ilaha illallah. Dia tak kata qul, dia tak kata takat kata bercakaplah ataupun berwiridlah. Dia kata fa'lam, ketahuilah, mana belajarlah. Sebab itu kalau takat kita mengucap gitu je dengan tak belajar kontennya, tak memenuhi kehendak tauhid. Wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun berbagai-bagai kesalahan yang telah engkau buat. Jadi ayat yang penting di sini, pelajarilah dan ketahuilah maksud la ilaha illallah. Yang kedua dalil daripada ciri yang kedua ni, ada dua dalil atau tiga dalil. Tuhan sebut illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kebanyakan semua manusia menjadi sesat kecuali orang-orang yang bersaksikan dengan kebenaran. Ulama dalam tafsir dia sebut kebenaran di sini ialah berada di atas la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui kehendak la ilaha illallah itu dengan benar, dengan tepat, bukan setakat mereka bercakap. Jadi mereka bersaksi dengan yang benar, mana bersaksi dengan syahadah. Sebab itu asyhadu an la ilaha illallah itu kita bersaksi. Maka dia sebut sini man syahida bil haq, man syahida bil la ilaha illallah. Siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah, dengan kebenaran, wa hum ya'lamun, dan keadaan mereka mengetahui, mana mempelajari. Dalil yang ketiga tentang isu ini, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis sahih Muslim. Yang tadi ayat Quran Az-Zukhruf ayat 86. Yang saya baca awal-awal tadi ini, fa'lam tu surah Muhammad ayat 19. Hadis Nabi ini sahih Muslim, kitab Al-Iman. Nabi kata, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui ini mempelajari dan mengetahui bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, masuk syurga. Dia tak kata man mata wa huwa yaqulu, sesiapa yang mati dan dia kata la ilaha illallah, dia tak kata begitu. Dia kata siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, makna mesti dengan mempelajari. Sebab itu setakat kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan tidak mendalami maksud dan intisarinya, tidak memadai, tuan-tuan sekalian. Minta maaf, tidak memadai. Itu yang kedua. Requirement yang kedua. Requirement yang ketiga. Ada 7 atau 8, sempat kita bagi pada sekali lagi. Yang mengetahui tadi, mengetahui sampai peringkat dia yakin. Jangan mengetahui tapi tak yakin. Banyak orang dia mengetahui tapi tak yakin. Dia mengetahui dia kata neraka tu panas, tapi amalannya tak berubah tu, dia tak yakin lah kot. Dia mengetahui bagi sedekah tu dapat pahala berganda, tapi kedekut. Jadi mengetahui saja tak memadai. Mesti mengetahui dengan meyakini. Jadi meyakini itu satu ciri yang cukup penting. Yakini apa? Dia meyakini konten la ilaha illallah tadi. Bukti tentang hal ini, saya buat bukti salah satu. Firman Tuhan dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Cukup penting firman ini. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beriman tadi, iaitu mereka beriman dengan Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, dan mereka sedikit pun tidak ragu-ragu, mana yakin sepenuhnya. Ragu walaupun 1% tentang ketuhanan itu, tuan-tuan sekalian, jatuh iman. Katalah rukun iman itu ada 6. Saya Ustaz tambah kodat ni saya agak susah sekali saya nak terima, sebab segala-galanya Tuhan tentu. Jadi kita ni macam robot, atau segala-galanya macam mana, sebab kalau dah Tuhan tentukan nasib kita macam mana. Dia banyak mempergugat benda tu. Dia tak yakin lah tentang konsep kodat. Tiada ada iman. Banyak orang dia ragui tentang qada ini. Banyak orang sebenarnya. Untuk nasib kita semua ditentukan oleh Tuhan, dia tak, mana boleh kita yang tentukan. Banyak orang bercakap macam itu. Ya tak? Tak boleh. Sebab dia tak kena yakin tentang hal tauhid ini. Dia tidak ragu-ragu lagi dah. Dia membuktikan ketidakraguannya itu dengan Tuhan tambah lagi firman, sambung di ujung tu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah.
Dengan dia sanggup berjihad demi kerana membuktikan pengakuan dia tadi dengan hartanya. Itulah berderma sampai ada jutawan-jutawan tertentu yang kuat iman sampai dia bagi berjuta-juta untuk support mana-mana pergerakan Islam yang baik. Tak kira lah walaupun dunia tak iktiraf kan. Tak kira walaupun kadang-kadang segi undang dunia illegal. Tapi dia buat sebab demi kerana iman dia. Dia berjihad itu bukti keyakinannya, ketidakraguannya. Kalau perlu, dia buktikan dengan nyawa dan tubuh badannya. Wa anfusihim fi sabilillah. Itu yang sanggup mati di medan perang tu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sanggup berjihad dengan harta, dengan nyawa ni, itu bukti keyakinan tentang ketuhanan. Bukti keyakinan tentang akidah. Macam seseorang dia sayang kepada isterinya. I love you darling apa semua itu cakap mulut semua orang boleh 1000 kali satu hari. Tapi tak payah darling I love you. Buktikan dia cinta kepada isterinya. Tak payah cakap darling I love you. Beli emas besar-besar. Memang tak pernah curang, tak pernah buat apa-apa. Semua tindak tanduknya melambangkan dia sayang pada isterinya. Walaupun perkataan darling I love you tak pernah keluar mulut dia. Itu bukti. Jadi dalam agama pun tak yakin tapi mesti buktikan keyakinan itu. Iaitu pengorbanan harta benda dan nyawa. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Ulaika humus sadiqun, dan orang-orang macam itu saja yang betul-betul benar keimanannya, tauhidnya. Dia berada di atas kehendak tauhid yang betul-betul. Dalil yang kedua tentang isu ini. Nabi bersabda. Hadis ini pun dah hadis sahih Muslim juga. Ayat tadi, ayat Al-Hujurat ayat 15. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ini Nabi yang cakap sendiri. Wa anni Rasulullah, dan aku ini adalah Rasulullah. La yalqallaha bihima abdun. Seseorang hamba dia tak akan bertemu dengan Allah. Seseorang hamba ghairu syakin, dengan tidak sedikit pun ragui tentang la ilaha illallah ini dan Muhammad Rasulullah, illa dakhala jannah, melainkan dia masuk syurga. Mana jika seorang hamba dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dengan tidak ada sebarang syak sedikit pun, maka balasannya tidak ada lain melainkan syurga. Itu makna dia. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi sebut man yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Sahih Muslim juga. Sesiapa yang kau lihat wahai Muhammad yang mengucap la ilaha illallah dengan penuh keyakinan di hatinya, maka beritahulah berita gembira pada dia syurga. Itu kriteria yang ketiga. Dia mesti yakin. Jadi yang pertama tadi syawurai tadi, yang kedua dia mengetahui, yang ketiga dia yakin, yang keempat keyakinan itu ialah yang membawa kepada dia terima totally Islam dengan tidak memilih-milih. Dia terima secara total ke Islam tu, secara total. Ada orang tak terima secara total, dia terima yang dia suka je lah. Yang dia tak suka tu bercakap pun tak mau. Jadi kita jangan, kalau kita tak boleh buat, tak apa, ketidakmampuan, tapi jangan menolak. Macam kita tak boleh nak jalankan hukuman hudud. Jangan kita kata hukuman hudud tu tak praktikal. Jangan kita kata hukuman hudud tak, kita terima tapi keadaan tidak mengizinkan. Itu ada maaf bagimu. Itu lain. Jadi penerimaan itu penting. Jangan apabila dah tak boleh nak buat, kita kata tak payahlah, tak praktikal semua boleh. Jangan kata begitu. Itu jejas tauhid. Sebab Tuhan berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ini orang yang munafik atau orang yang kafir ini. Apabila mereka disuruh sebut la ilaha illallah, mereka enggan. Enggan ni mana? Enggan, mereka takut, tak nak mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kalimah suci ni mereka tak nak sebut. Saya pergi ke Spain dah 10 tahun lebih dah, 15 tahun. Di Masjid Cordoba, masjid yang terbesar Islam menguasai sana. La ilaha illallah tu semua dimodified kepada la ghaliba illallah. Dia tak nak kekal la ilaha. Tapi dia buat dengan ukiran yang cantik, tapi dia tulis la ghaliba illallah. There is no conqueror but Allah. Sedangkan conqueror tak sama dengan ilaha Tuhan. Dia nak modify. Jadi
Islamic nature tu tak dikekalkan sepenuhnya. Dia buat, there is no conqueror but Allah. Sepatutnya there is no gods but Allah, tidak. Tapi dia modify yang itu. Itu kalimah ini membawa kesan dan kemenangan para sahabat zaman dulu berperang dan sebagainya pun, tuan-tuan, dia bukan ada kekuatan teknologi tentera, alat-alat perang tak canggih pun. Kadang-kadang lebih sikit daripada musuh. Tapi kekuatan mereka sebenarnya ialah jiwa dan minda mereka berada di atas kehendak tauhid. Dia berjuang habis-habisan dengan hati dan mindanya. Bahkan kebanyakan pejuang-pejuang itu dia pergi mati dengan dua niat. Emma menang, Emma mati di medan perang. Tak ada Emma nak lari balik ke belakang, tak ada. Kalau Allah ni kalau pergi perang, kalau tak ada peluang kita larilah, kita bunuh lah dulu. Tak ada. Para syuhada zaman dulu tak ada begitu. Apa sumber kekuatannya? La ilaha illallah. Kemudian Tuhan sebut lagi Al-An'am ayat 33. Fa'innahum la yukazibunaka walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Orang-orang munafik ni, mereka tidak mendustakan Nabi berterang-terangan. Dia tak kata bohong berdepan-depangan, tapi mereka musuh dalam selimut. Tapi sikap mereka yang zalim macam itu tu, mereka banyak mempertikaikan ayat-ayat Allah. Tuhan kata gini, dia begini, dia begini, dia begini. Tapi dia di sebalik itu dia mengaku dia beriman. Ini orang munafik. Dalil ini tuan-tuan, dalil yang menunjukkan kita mesti terima dengan secara total ini. Tak boleh kita nak pilih-pilih begini. Firman Tuhan, tuan-tuan tengok. Yang tadi surah Al-An'am ayat 33, yang ini surah An-Nur ayat 51. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya perkataan yang terkeluar daripada mulut seorang mukmin yang tulen, apabila mereka diseru untuk kembali kepada Allah, kembali pada kitab dia lah, dan kembali pada Rasul, bermakna kembali kepada hadis Nabi yang sahih. Kepada hadis palsu pun tidak. Liyahkuma bainahum, untuk memutuskan apa-apa masalah yang berlaku di kalangan mereka. Nak dirujuk kepada Allah dan Rasul, maka orang yang macam ini, yang beriman ni, mereka berkata, sami'na wa ata'na, ya kami dengar dan kami patuh. Tak adalah tapi-tapi, taklah tengok dulu dan sebagainya. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang macam inilah yang berjaya. Begini tuan-tuan, ayat ini kalau kita nak cuba tafsirkan begini. Dalam zaman moden ni, apabila kita nak buat saranan-saranan apa-apa dalam apa-apa occasion pun, kadang-kadang pengurusi yang tak begitu berminat tentang keislaman ni, apabila kita cadang apa-apa yang berbentuk Islam, berbau ataupun ke arah Islam lah, pengurusi-pengurusi mesyuarat ke apa benda yang tak begitu berminat ni, dia kata bagus cadangan Ustaz Hashim tu, tapi kita tengok dulu, kita timbang kalau ada cadangan lain yang lebih baik. Jadi gitulah akhirnya timbang kulu kira cadangan Ustaz Hashim yang bagus tadi tertolak. Ini dia menolak dalam tapi, menolak dengan kerana berbagai-bagai lah alat. Ini sikap orang macam itu, inilah rojokannya. Mana orang yang beriman betul-betul ni dia tak macam itu. Dia kata ya kami terima dan kami patuh. Itu. Tidak ada lagi dah untuk nak apa-apa, nak soal-soal yang lain. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ayat yang hampir mempunyai makna yang sama. Tuan-tuan tengok surah Al-Ahzab ayat 36. Yang tadi An-Nur ayat 51. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah seorang mukmin itu sama ada laki-laki atau perempuan boleh dianggap betul-betul mukmin apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu untuknya dalam hidupnya. Jadi kalau Allah mana Al-Quran lah yang memutuskan, Rasul ialah hadis ya. Kalau zaman Nabi itu Nabi sendirilah. Terus sekarang ni Al-Quran dengan hadis. Untuk memutuskan sesuatu perkara dalam hidupnya, untuk mereka memilih yang lain yang bukan macam itu. Itu bukan mukmin yang tulen. Tuhan kata, kalau kita menolak yang Islam cadangkan ke sesuatu isu yang kita hadapi, sedangkan ada dia punya option yang dalam Islam, kita sengaja menolak, kita nak pilih yang lain, maka itu bukan mukmin yang tulen. Itu makna dia. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Sesiapa yang menderhaka Allah dan Rasulnya, mana bersikap tak nak menerima yang Islam cadang tadi, dia nak memilih yang lain, itu menderhaka pada Allah tanpa alasan.
faqad dhalla dhalalan mubina, maka orang itu sesatnya. Dengan dua ayat-ayat ni tuan-tuan sekalian, dalam bab agama ni kebenaran tu dah clear cut betul hadis itu. Ayat Quran clear betul. Untuk kita nak tapi-tapi begitu ini tak payahlah. Yalah, tak betul sikap itu. Bukan saja di segi hukum fiqh, tapi di segi tauhid pun tak betul. Sebab itu alasan tak nak pakai tudung, tak nak pakai, sudahlah Tuan Ustaz bagi alasan lain lagi lah. Yalah, gitu je lah. Dia lain tuan-tuan sekalian. Dia tak mampu nak solat kerana begitu begini, kerana begitu begini, ataupun dia enggan nak solat, tapi dia tak menolak hukum solat, tak jatuh agama dia. Tapi kalau dia mempertikaikan hukum solat, jatuh agama dia. Faham tak? Jadi tak mampu melaksanakan dengan 1001 alasan, ataupun dengan kerana malas, tapi dia tak menolak hukum solat, masih selamat akidahnya, cuma berdosa. Ya tak? Tapi kalau dia baik macam mana sekalipun, dia tolak hukum solat, dia kena mengucap balik. Itu perbezaan akidah dengan hukum. Hukum dia berdosa kerana dia buat sesuatu yang melanggar hukum Allah. Tapi kalau akidah, dia jatuh akidah itu kalau dia menolak ketentuan Allah. Itu berbeza keadaan dia. Jadi duk memilih-milih benda yang clear cut ginilah. Sebab itu kadang-kadang, itu satu dah saya nak sebut dengan jelas pada malam ini. Itu yang berapa tu? Itu yang keempat ya? Yang keempat ke yang keempat? Yang kelima, syarat untuk menjamin dia berada di atas kehendak tauhid juga. Dia kena melaksanakan benda itu. Jangan sekali-kali mudah-mudah untuk dia tinggalkan. Ini penghayatan. Kita tengok stepnya. Yang pertama tadi saya sebut. Yang pertama makna dan juga dia mengetahui. Yang kedua dia yakin. Saya sebut tadi kan dia yakin. Yang ketiga dia menerima sepenuhnya. Yang keempat tu kelima saya bilang sudah tak berapa banyak ni sebab ada keadaan. Dan di sini setelah dia menerima sepenuhnya, dia mematuhi dengan melaksanakan seberapa boleh. Jangan saya kata bagus baik, tapi dia orang kata dah pergi Mekah tu bagus, elok. Sebelum kita nak ziarah seluruh dunia, pergilah Mekah dulu. Ya betul. Tapi saya nak pergi ke Mekah kemudian sekali. Setelah saya tak nak pergi tempat lain sebab takut dosa. Nak pergi Mekah tu nak tutup dosa. Tiba-tiba dia tak boleh pergi Mekah, mati. Dosa besar tu. Jangan. Dosa besar tu. Sebab tu aku dah mampu. Mekah ni bukan boleh tangguh. Siapa kata boleh tangguh tak sampai seru lah. Itu ayat-ayat peribadi je. Dah ada kemampuan, tidak ada halangan, pergi. Sebab itu apabila kos haji dia mula meningkat terlepas tahun ni ya. Dulu 11-12 ribu, sekarang dah 20 ribu lebih. Yang merayu teman isteri pun 30 lebih. Bahkan ada orang yang tak dapat langsung minta permohonan awal. Sampai 60 ribu sanggup bayar. First timer ya tak? Sanggup bayar. Sebab dia berpegang tu. Sebelum aku nak travel seluruh dunia, aku nak pergi Mekah dululah. Ya tak? Ya, apa sebab sampai begitu sekali? Dia mengetahui, dia yakin, dan dia tak mudah-mudah nak tinggalkan. Nak mematuhinya dengan mengamalkan. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, amalan yang kita buat itu membuktikan komitmen kita dalam bab akidah ni. Kita mengetahui, kita yakin dan kita buktikan dengan amalan. Jadi kalau tidak ada bukti macam saya sebut cinta tadi lah. Dia lafaz cinta, darling I love you 1000 kali satu hari tapi ampai tak ada bukti. Bahkan menyeleweng pula lagi. Lebih baik tak payah lafaz cinta dan sebagainya. Darling tak payah. Tapi buktinya satu demi satu. Setiap langkah yang dibuat oleh suaminya, isterinya semua yakin. Suami aku ni betul-betul sayang pada aku. Tanpa melafazkan kalimah cinta. Ya tak? Sebab itu Hamka kata, cinta itu bukan sayang, love you dan sebagainya. Cinta itu adalah pengorbanan. Dalam kapal, saya tak ingat dalam apa dia sebut tu. Bermakna dia berkorban demi memenuhi cinta itu. Bukti kukuh. Kalau kita tanyalah orang bercinta, berkasih sayang tu, yang membawa kepada jenjang pelamin, kalau kita tengok cerita-cerita dia apa dia. Tanya perempuan lah selalunya. Kadang-kadang laki-laki tu tak handsome, tak apa-apa, dia lawa. Laki-laki tadi tak lawa lah. Dah tanya dia apa yang kau pilih dia tu. Dia ceritalah. Akhir-akhirnya dia meyakini ketulinan ini. Yang dia sanggup
Dia suami dia. Ya dah. Jadi bukti itu semua bukti. Semua bukti. Jadi nak membuktikan itu tuan-tuan sekalian, kena ada komitmen tinggi. Tuhan sebut dalam hal ini. "Man yuslim wajahahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Luqman ayat 22. Sesiapa yang menyerahkan jiwa raganya, mukanya sini maksudnya tubuh badan ialah kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia pula buat baik, dia melakukan benda itu semua. Dia menyerah dengan menganut Islam, dia terima dan dia buat baik semua benda itu. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sesungguhnya dia telah berpegang dengan satu pegangan tali yang cukup-cukup teguh, yang tak boleh terburai lagi dah. Permantuan yang lain, surah An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapa yang paling baik segi keagamaannya daripada orang-orang yang betul-betul menyerahkan jiwa raganya lillah, semata-mata kepada Allah, kerana Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia pula berperangai baik, dia buat baik. Wattaba'a millata Ibrahim, dan dia ikut pula agama yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Ini cerita kepada orang yang buat baik pada zaman sebelum kedatangan Islam pun ada. Tuhan sebut dalam Quran. Permantuan yang lain untuk membuktikan hal ini, surah Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Hendaklah kamu bertumang dan kamu kembali kepada Allah sahaja, dan kamu menyerahkan jiwa kagamu kepada Allah. Ini semua bukti-bukti orang yang tulen berada di atas kehendak la ilaha illallah. Hadis Nabi, saya bawa setiap satu, saya bawa 2-3 bukti. Ayat Quran dan hadis. Hadis ini hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dia kata begini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seseorang kamu tidak dianggap betul-betul beriman sehinggalah keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Maksudnya apa yang dia nak atau semua yang Nabi bawa. Apa yang Nabi tak bawa, semua dia tak suka. Dia suka kepada Islam. Dia suka pada ajaran Islam. Dia tak suka pada benda-benda yang menyeleweng kepada Islam. Tapi ada orang, dia kata dia sedap makanan kedai helam. Daripada kedai-kedai mamak. Kedai helam pun nampak cantik, perempuan pun lawa. Walaupun nampak bulu ketiak, tak apalah seksi. Tapi kedai mamak dia kata nampak selekeh. Walaupun kedai mamak itu Islam. Ini pun satu hal juga ni. Minat sesuatu yang bercanggah dengan Islam. Saya tak katalah kedai helam tadi tak mesti bersih. Tapi kalau betul-betul kedai helam itu bukan Islam, setakat dia tulis halal saja, kita fikirlah. Ada 2-3-4 minit lagi, saya boleh tambah ya. Itu yang ke-5 tu. Yang ke-6. Setelah yang pertama tadi, dia mengetahui yang kedua dia yakin, yang ketiga atau yang keempat dah bilang pun dah tak buat tepat ni, dia menerima sepenuhnya ikut urutannya. Lepas tu dia patuh dengan melakukan, dan selanjutnya yang ini ciri yang selanjutnya ialah dia membenarkan benda itu dengan hatinya. Tidak ada apa-apa selari antara hatinya dengan perangai dan lain-lain. Kita membenarkan dengan hati ni tuan-tuan sekalian, dia tak membohongi. Kisah Isra' Mi'raj selesai dalam minggu lepas. Apabila Nabi balik cerita kejadian tu satu malam, pergi balik dengan tubuh badan pula. Abu Jahal tepuk tangan. Oh, Muhammad ni dah gila dah ni. Bahkan ramai juga yang terpengaruh dengan dia jadi murtad. Cerita-cerita lain mereka boleh tak apa, tapi cerita tentang Nabi bawa Isra' Mi'raj ni cerita yang dongeng kata mereka lah. Dia pun pergilah mengadu kepada Abu Bakar untuk mendapat. Kalau Abu Bakar sokong dia, berjaya lah dia. Dia nak pegang sebab Abu Bakar ni leader. Dia beritahu kepada Abu Bakar begini. Satu demi satu, apabila Abu Bakar tadi Nabi bercerita tentang berapa tiang Masjid Madinah, Abu Bakar kata betul. Semua betul. Walaupun Nabi tak pergi. Abu Bakar pernah pergi agaknya. Abu Bakar tahu kan. Akhir sekali, apabila Abu Jahal merasai Abu Bakar ni akan terpengaruh dengan dia sebab cerita yang dia buat ni cerita macam cerita dongeng. Akhirnya Abu Bakar tanya dia, betul Nabi Muhammad yang cakap begitu? Dia kata betul. Engkau tanya semua orang ni. Jadi dia seronoklah, dia ingat macam Abu Bakar macam nak setuju dengan dia. Apa jawab Abu Bakar? Abu Bakar kata, kalau Muhammad yang berkata macam itu dan semua orang dengar, lebih lagi daripada itu aku percaya. Jawapan ini
Terus opposite, terus Abu Jahal. Maka sejak pada itulah dia diberi gelaran Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq mana yang betul-betul sanggup mempercayai sesuatu yang orang lain sukar percaya. Itu makna dia. Sebab itu kalau kita suka kepada isteri kita misalnya, kita sayang kepada dia dan sebagainya, dia cakap apa-apa sikit-sikit kita tak payah nak uji-uji lagi dah. Sebab kita percaya kepada dia. Nak tunjuk-tunjuk bukti buat apa lagi dah, kita percaya. Ya tak? Kepercayaan ni bukan boleh dia jual beli. Dia terbukti dengan kehidupan. Tuhan nak membuktikan kebenaran melalui kepercayaan dengan hati tersebut. Dia uji dengan berbagai-bagai keadaan. Sejauh mana kita betul-betul benar pengakuan kita tadi. Tuhan sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Adakah manusia menyangka mereka nak dibiarkan mengaku beriman wahum la yuftanun, tapi tak diuji. Nak biarkan kami beriman, cukup. Tak payah uji dah. Nak bukti keimanan, ya lah. Bukan macam itu Tuhan kata. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami dah uji banyak dah orang-orang sebelum mereka. Kami uji dulu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Maka Allah pasti mengetahui dengan ujian tadi siapa yang benar-benar beriman. Wal ya'laman alladhina kadzibin, dan Allah mengetahui juga siapa yang pembohong. Ujian ini untuk membuktikan kebenaran, ketelusan. Begitu juga ayat yang terakhir yang nak baca ni. Saya nak tinggal 2 lagi untuk minggu sekali lagi. Firman Tuhan, ayat ini cukup penting ni. Surah Al-Munafiqun ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Orang munafik ni bermuka-muka datang berjumpa dengan Nabi. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami nak saksi engkau ni memang Rasulullah betul. Konon-kononnya. Orang munafik ni. Wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah. Dia bersumpah pula, demi Allah, engkau memang Rasulullah. Puji Nabi ni. Orang munafik. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah juga bersaksi bahwasanya orang munafik ni memang pembohong. Tuan-tuan tengok. Kontras terus. Tuan turun ayat ini untuk betul-betul nak membezakan antara orang yang betul-betul membuktikan imannya dengan tidak bersikap talam dua muka. Hadis Nabi. Sikit ke ya? Satu ya. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar. Tidak ada seseorang pun yang telah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan penuh kebenaran daripada hatinya, dengan penuh pengakuan daripada hatinya, illa haramahullahu 'alan nar, melainkan Tuhan mengharamkan sama sekali neraka ke atas dia, masuk syurga bulat-bulat. Ini kekuatan-kekuatan tuan-tuan sekalian. Saya berhenti setakat itu. Ada 2 atau 3 ciri yang cukup penting. Kita akan sambung pada sekali lagi. Kalau tak ada komen mengenai kes ni, Ellen tadi mungkin cukup. Saya dah prepare dah benda ini. Maafkan saya. Saya pun dah 75 tuan-tuan sekalian bulan 3 ni. Dan mula terfikir dah sampai bila saya boleh ceramah begini. Saya tak tahulah bagaimana sikap kat sini. Lebih-lebih lagi apabila datang sebelah petang ni, balik sebelah malam tu agak ganggu bom toka mata. Jadi kalau boleh pihak masjid atau bagaimana dan lain-lain, boleh fikir tukar jadualnya kepada sebelah pagi. Sebab pagi kita datang tak jam. Ya tak? Lepas subuh. Balik pula cerah. Jadi kalau itu mungkin boleh dibuat. Tapi nak tukar-tukar masa ni bukan senang nak dibuat. Sebab jadual ketat. Ya tak? Jadi itu hanya cakap gimmick saya je lah. Maafkan saya sikit sebanyak kekurangan ini. Salah silap daripada saya. Begitu juga komen saya mengenai Nek Ellen itu apa yang saya tahu dari segi perundangan. Dengan tidak mempunyai political inclination pun. Hanya itu yang saya tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.